terangkan faktor berlakunya rusuhan kaum 13 Mei 1969, masalah ekonomi dan sosial, ketidakseimbangan dalam ekonomi dan sosial antara kaum di negara kita. Pilihan Raya Umum 1969, parti politik menggunakan isu yang menyentuh sensitiviti sesuatu kaum semasa berkempen. Hasutan Parti Komunis. Parti Komunis malah yang mempengaruhi penduduk supaya bermusuhan antara kaum semasa pilihan raya. Sentimen perkauman dan agama. Parti bertanding berkempen menggunakan sentimen perkauman dan keagamaan untuk mendapat sokongan. Perarakan provokasi. Perarakan kemenangan pilihan raya tidak terkawal menimbulkan kekacauan dan perbuatan provokatif. Pada hari Selasa, anggota-anggota komando sedang bersantai di tepi pantai bersama-sama keluarga mereka. Arahan tiba daripada MINDEF supaya pegawai pemerintah Malaysian Special Service Unit MSSU Kapten Muhammad Ramli Ismail segera melaporkan diri kepada Lieutenant Colonel Isa Ahmad, iaitu Ketua DOR Defence Operation Room di Kementerian Pertahanan Jalan Padang Tembak, Kuala Lumpur. Pada sebelah malamnya pula, Kapten Husin Awan Senik membawa seramai 175 anggota lain menyusul dari belakang. Sebaik tiba di kompleks Kementerian Pertahanan, arahan telah diberikan kepada anggota komando supaya mengawal keselamatan kawasan dan bangunan Kementerian Pertahanan. Tugas kedua ialah membantu pihak polis menangkap ketua-ketua kongsi gelap China dan India yang bermaharajalela semasa berlakunya rusuhan kaum di ibu negara Kuala Lumpur pada ketika itu. Namun, tugas utama yang mesti disegerakan ialah untuk mendapat kembali senjata dari stor MINDEF yang diambil tanpa rekod. Anggota komando bertindak pantas. Tugas ini disempurnakan dalam masa 24 jam. Semua senjata yang hilang di stor senjata dikesan dan dirampas, lalu diserahkan kembali kepada penjaga stor senjata. Tugas seterusnya amat mencabar kerana anggota-anggota komando terpaksa tidur pada waktu siang dan membuat operasi di waktu malam. Pihak polis bahagian kongsi gelap akan memaklumkan kepada pegawai pemerintah MSSU berkaitan tempat dan waktu serbuan dibuat untuk menangkap kepala-kepala kongsi gelap yang mengambil kesempatan bermaharajalela ketika rusuhan kaum berlaku. Di antara kepala kongsi gelap yang sangat dikehendaki polis ialah Ketua Samsing berketurunan India di kawasan Sentul yang bernama Logo. Walaupun dia seorang OKU yang berkaki satu, beliau sememangnya tidak berperi kemanusiaan dan kejam, sehingga sanggup menikam dan membunuh sesiapa sahaja yang menghalang kemahuannya. Manusia ini tidak dibenarkan hidup bebas, ramai lagi menjadi mangsanya. Pihak SB Special Branch telah menyalurkan maklumat tentang pergerakannya dan menunggu peluang terbaik memberi isyarat kepada anggota komando membuat serbuan ke tempat persembunyiannya. Tepat pada waktunya, Logo yang berkaki satu dan memiliki rifle itu dikepung dan berjaya ditangkap. Seterusnya diserahkan kepada pihak polis. Sejumlah pedang samurai dirampas, maka tumpaslah Samsin Sentul yang sangat kejam. Flat-flat di kawasan Jalan Masjid India, Jalan Raja Laut, Jalan Pekeliling, Jalan Pudu dan rumah-rumah setinggan di Salak Selatan pula didominasi kumpulan haram berketurunan Cina. Mereka memeras ugut penduduk sekitarnya. Kalau ada yang berani menentang akan menerima padah. Rusuhan kaum yang berlaku pada ketika itu menjadikan mereka lebih berkuasa dan bertindak sesuka hati. Pihak keselamatan negara berpendapat situasi ini tidak boleh dibiarkan dan perlu dihapuskan. Pihak Special Branch telah menyalurkan maklumat terperinci mengenai lokasi dan bangunan yang menjadi markas kegiatan haram. Tugas anggota komando ialah merancang serbuan ke kawasan tersebut. Beberapa kepala-kepala Samsing berjaya ditangkap dan sejumlah senjata api dirampas. Operasi seterusnya diadakan di kawasan belakang rumah pangsa sekitar Jalan Pekeliling, Chowkit dan Jalan Masjid India.
Inilah kawasan panas yang mulanya rusuhan kaum di Kuala Lumpur. Anggota komando membuat sekatan di sekeliling flat dan pemeriksaan dibuat dari pintu ke pintu dan tingkat demi tingkat. Operasi ini mencapai kejayaan besar kerana anggota komando telah berjaya merampas senjata api buatan Cina, Claymore mine buatan sendiri, IED dan bekalan makanan. Ini membuktikan anasi-anasi subversif dan golongan pelampau telah membuat persiapan rapi untuk mencetuskan rusuhan kaum dan menjadikan huru-hara di dalam negara. Selepas 25 hari bertungkus lumus menghancurkan kegiatan haram, kongsi gelap dan anasi-anasi subversif, Kapten Husin diarahkan balik ke kem Sebatang Karah. Tempat beliau digantikan dengan Kapten Chua Hong Kang. Kejayaan komando ini telah melumpuhkan terus aktiviti-aktiviti kumpulan haram. Apabila semua operasi selesai dan pihak polis tidak lagi memerlukan bantuan, maka anggota-anggota komando kembali ke kem Sebatang Karah, Port Dickson. Sekian. Pada bumi